Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 14 Oktober 2024. 6 projek berimpak tinggi bagi kawasan Meradong telah mendapat kelulusan Kerajaan Sarawak di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada yang akan dilaksanakan kelak. Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing memberitahu projek-projek ini bakal memberi manfaat kepada rakyat dan mengubah lanskap Meradong. We have received the approval of 6 projects in Meradong. All the consultants have been appointed by State Financial Secretary, and the projects hopefully can take off as soon as possible. Projek-projek tersebut ialah pembinaan Waterfront Bintangoh, naik taraf Taman Rekreasi Bintangoh dan pembinaan Dewan Serbaguna 2 tingkat. Selain itu, sistem retikulasi air di Bandar Bintangoh akan dinaik taraf bersama projek paip utama dari Jalan Kelupuk ke stesen peningkatan tekanan air Tulai dan pembinaan jalan dari Jalan Kilang ke Jalan Janting. Pelaksanaan pembinaan jalan baru tersebut dijangka dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas manakala naik taraf sistem air membantu menampung peningkatan bekalan air. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan program Library Open Day di Perpustakaan Awam Bintangoh. Susulan kebakaran rumah flat 2 tingkat di Lorong 4, 8 Taman Ceria, Bandar Baru Permajaya Miri Sabtu lepas, beberapa pihak tampil memberi bantuan kilat bagi meringankan beban mangsa kebakaran. Antara bantuan kilat tersebut adalah kotak berupa makanan kering dan beras daripada Pusat Khidmat Masyarakat Dun Senadin dan Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin semalam meninjau lokasi kebakaran serta mendapatkan maklumat mangsa terlibat untuk tujuan bantuan seterusnya. Beliau bersama pegawai dari Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri serta Pusat Khidmat Masyarakat Dun Senadin dan Wakil Suruhanjaya Perumahan Housing Development Corporation HDC. Beliau turut menasihat mangsa yang terjejas supaya membuat laporan polis bagi melaporkan dokumen-dokumen yang terbakar seperti MyCard, sijil beranak, pasport dan sebagainya untuk tujuan penggantian yang baru. Dalam pada itu, beliau meminta pihak Suruhanjaya Perumahan HDC menguruskan insurans bagi rumah yang masih di bawah pinjaman perumahan. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lutong Henry juga memberitahu pihaknya menerima panggilan pada pukul 3.05 petang berhubung kebakaran melibatkan 8 buah rumah jenis struktur kekal itu. 6 rumah terbakar 100%, manakala 2 buah rumah terbakar 60%. Operasi pemadaman dilakukan pasukan BBP Lutong serta dibantu oleh BBP Lopeng dan Miri. Punca dan kerugian masih dalam siasatan. Sarawak mampu menjadi peneraju dalam industri ikan negara jika kemudahan dimanfaatkan sepenuhnya. Menurut Pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil, kompleks jeti dan pendaratan ikan di Tanjung Bakor sepatutnya menjadi pencetus kepada industri perikanan di Sarawak ke tahap seterusnya. Jeti pendaratan ikan paling moden negara ini tidak digunakan secara optimum kerana kebanyakan nelayan mendaratkan ikan di jeti-jeti persendirian. Dengan pembinaan prasarana mewah dan moden inilah untuk menjadikan Sarawak ini boleh melajui bidang perikanan dalam negara kerana kekuatan dan juga potensi yang ada kepada sumber lautnya. Sokongan daripada vessel-vessel di sekitar Bandar Kuching ini untuk memastikan pendaratan ikan di Tanjung Bakor itu. Katanya LKIM telah melaksanakan beberapa tindakan, antaranya meletakkan syarat kapal yang mendaratkan ikan di Tanjung Bakor sahaja diberikan keutamaan untuk membeli minyak subsidi. Langkah ini katanya berjaya meningkatkan pendaratan 83 daripada 152 buah vessel berdaftar di Kuching ke kompleks tersebut dan dijangka bertambah rancak selepas jambatan sejingkat siap kelak. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Rahmah Mesra Madani bersama nelayan Persatuan Nelayan Kawasan Sri Muara di Dewan Kampung Muara Tebas di Kuching. Program ini merupakan salah satu usaha LKIM untuk mendekati komuniti sasarannya, khususnya golongan nelayan di Kuching dan Sarawak amnya.
Pada majlis ini, beberapa bentuk bantuan disalurkan dengan jumlah keseluruhan bantuan bernilai RM461,000 berbentuk allowance sara hidup nelayan kepada 137 orang nelayan, 6 utas pukat kepada 100 nelayan serta 2 nelayan menerima bantuan bot dan peralatan menangkap ikan bernilai RM25,000. Seramai 103 peserta dari Politeknik Mukah sertai program Sejahtera Bersama CSR Politeknik Mukah di Kampung Kuala Segan, Bintulu. Adun Jepak Iskandar Terki memberitahu program seperti ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara Politeknik Mukah dan masyarakat Kuala Segan, malah membina hubungan jangka panjang yang bermanfaat di antara institusi pendidikan dan penduduk. Segan terkenal dengan udang, ya. Jadi jangan lepas peluang, Dan Bintulu terkenal dengan mula belacan. Belajarlah ilmu mula belacan dengan tercaduk di Bintulu tu. Ya, digelar orang Chief of Bintulu. Beliau berucap di majlis penutupan program tersebut di Dewan JKKK Vai Segan, Kuala Segan. Tambahnya lagi, program ini membuka peluang kepada pelajar untuk merasai sendiri kehidupan di kampung serta mewujudkan hubungan akrab dengan keluarga angkat. Program Jalinan Insan Wahana Aspirasi Jiwa Komuniti Madani berfokus pada pembangunan masyarakat yang lebih peka dan berinformasi. Menurut Timbalan Residen Bahagian Samarahan, Rais Ahmad, ianya menekankan pentingnya pendekatan berasaskan didikan masyarakat untuk menangani kecelaruan informasi yang kerap muncul di media digital dan arus perdana. Dengan memperkasakan individu melalui pengetahuan dan kesedaran, program ini bertujuan membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan berdaya saing. Katanya komuniti dan masyarakat perlu meletakkan keutamaan maklumat betul, tepat dan benar sebagai pegangan serta kunci kekuatan. Ini adalah untuk menangkis usaha pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil jalan mudah mendapatkan keuntungan menerusi penggunaan kemajuan teknologi alaf baharu melakukan jenayah. Jelasnya semasa berucap rasmikan program Jiwa Komuniti Madani semalam. Di Kuching, seorang pemuda terbunuh selepas motosikal yang ditunggangnya terbabas dan merempuh sebatang pokok di Jalan Usaha Jaya Pending malam Sabtu lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, pemangku ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, dalam insiden sekitar pukul 11 malam itu, mangsa yang berumur 20-an dipercayai dalam perjalanan menuju ke kawasan perindustrian itu dengan menunggang sebuah motosikal sebelum hilang kawalan dan terbabas ke bahu jalan. Mangsa telah dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak oleh ambulan namun disahkan meninggal dunia pada pukul 1.07 pagi akibat kecederaan parah di badan. Saksi kejadian yang mempunyai maklumat berkaitan pelanggaran terbabit diminta tampil ke Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Menjelaskan perkara tersebut dalam satu kenyataan media di Kuching semalam, Dedah Muhammad Farhan lagi kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saingan 6 negara